Assalamualaikum, salam sejahtera. Debat bola episod 75. Saya Amin Fuad bersama dengan Izzy Nazri dan juga Jufri Juki. Hari ni Amin MC. Amin MC. Yes. Selalu bila nak cerita topik hari ni dia tu MC. Ya. Demam. Tapi sebenarnya dia ada hal yang tak dapat nak dielakkan lah. JDT disahkan juara selepas menundukkan Sabah 4-1 di Stadium Sultan Ibrahim. Pasukan bimbingan Benjamin Mora menjadi juara Liga Super 7 tahun berturut-turut. Komen kau, Zee. Seperti yang dijangka lah. Kau predict bukan Selangor champion lah? Tak. Boleh tengok balik episod yang lalu lah. Apa kan? Episod 50 lebih macam tu lah kan. Kita ada predict yang actually kita semua predict Johor nombor 1. Yang 2, 3, 4, 5 tu yang dah lain lah. Yang kata dah bersimpang siur lah kan. Perak tak ada kan dalam top 4 tu. Perak tak ada. Sejujurnya Perak tak ada. Minta maaf kalau orang Perak tengok. Untuk Yuk Jelebor terutamanya kan. Komen kau, Ju? JDT champion 7 kali berturut-turut? Expected. Cuma nanti aku akan elaborate lah. Macam aku ada sikit data yang aku tengok. Mungkin untuk depan ni. Tapi aku cakap expected dan Tahniah lah. Tahniah. Yes. Okey, pasukan JDT memastikan tempat mereka di peringkat kumpulan saingan AFC Champions League 2021 tahun depan lah kiranya kan. Kira qualify secara automatik dan merupakan penyertaan mereka buat kali ketiga berturut-turut. Bermain di AFC Champions League secara konsisten penting untuk JDT untuk mengekalkan prestasi di tahap yang tertinggi. KZ, apa rahsia kejayaan JDT ni sebenarnya? Aku rasa untuk kita go to that deep, aku rasa hanya JDT, pengurusan JDT saja tahulah apa resipi dia kan. Tapi daripada sudut mata kita as a fans, as a outsider, kita boleh nampak bagaimana sistematiknya pengurusan mereka dari segi atas sampai ke bawah, dari segi technical team, dari segi latihan, infra dan juga pembelian pemain yang ada dalam skuad JDT itu sendiri. Kita tahu rata-rata pemain JDT itu dibarisi dengan pemain-pemain yang boleh dikatakan pemain Harimau Melaya lah. Kita perlu akui lah benda tu kan. Dan sejujurnya apabila satu kelab itu boleh dikatakan memonopoli secara total player national team tu, dia boleh jadi satu kelab yang dominan lah dan mengatasi kelab-kelab yang ada di dalam Malaysia ni. Each position sebenarnya, daripada goalkeeper, defend, midfielder, forward, dia semua orang kata first team dengan second team tu lebih kurang lah istilah dia. Macam mana pula yang Amat Mulia TMJ punya peranan? Aku rasa Tunku dah mainkan peranan dia lebih daripada 100% lah pada pandangan aku. Ya, kalau kita tengok dia macam mana tegas, macam mana lontaran daripada kata-kata dia, dan kita faham yang dia passion about JDT ni kan. Jadi aku rasa semangat kesungguhan dia tu yang membuatkan lagi para pemain, para pasukan tu lebih nak berusaha keras lebih daripada yang Tunku sendiri expect. Siapa watak atau pemain paling penting bagi kau dalam pasukan JDT bila kau tengok? Siapa dia punya orang kata key player lah? Okey, untuk aku pada pendapat aku, untuk key player untuk tahun ni as of stats yang aku ada lepas 10 game adalah penjaring terbanyak untuk JDT adalah Safawi Rashid. So aku rasa he's the key man lah untuk game untuk pasukan JDT kali ni. Sebab macam aku cakap, assist dia pun tak salah aku one of it. Sebab kalau kau tengok even Carlos Diogo pun bukan adalah antara yang tertinggi. Sumbangan kedua adalah Cabrera. Maknanya JDT ni sendiri dia tak tactical wise, dia macam kita bincang minggu lepas tu, dia menggunakan kekuatan forward dia. Wing tu bukan sekadar typical wing lah. Ataupun boleh aku cakap kat sini, dia tak mengharapkan seorang pemain. Dia membahagikan tanggungjawab tu. Diogo kadang-kadang, Basu Safawi, Cabrera. Betul, boleh juga, dan boleh digantikan juga macam cakap quality Pawi kita tengok dengan 7 jaringan daripada 10 game dengan Cabrera. Lepas tu pemain baru yang meningkat naik ni Ramadan pun dia step up Dia antara yang skor 4 gol setakat ni 10 game ni. Okey, kalau untuk aku rasa aku lebih suka Gonzalo Cabrera because aku rasa dia bukan setakat konsisten musim ni. Aku rasa musim-musim yang lepas pun dia adalah antara watak paling penting. Dan aku rasa dia musim ni sekali lagi mungkin dia antara selain Safawi, dia
Aku rasa dia key man lah aku rasa. Aku pilih Corbin Ong lah sebenarnya kan in terms of key player ni, selain daripada korang dah choose untuk bahagian midfield ataupun forward, defend juga Corbin Ong juga mainkan peranan penting untuk squad JDT itu sendiri. Kalau tengok rekod Corbin Ong ni penampilan dia agak banyak kan, dan juga dia punya winning rate dia, kalau aku tengok ini aku dapat daripada website JDT sendiri. Okay, winning rate dia sebenarnya mengatasi daripada Haris Harun. So kalau dia main kiranya percentage kemenangan tu tinggi lah macam tu. Yes, lebih kurang begitu kan. Dia 81.82 winning ratio dia kan. Okay. Posisi mana yang kau rasa boleh diperbaiki lagi? Paling utama untuk tahun depan aku rasa nombor 1, Carlos Diogo tahun depan tak salah aku umur dia 34. Betul. So striker untuk 34 bukanlah dia tak bagus lagi untuk Carlos Diogo, dia masih logik. Tetapi untuk bersaing untuk Asian Champions League, aku rasa itulah yang pertama sekali lah. Kena ada pengganti Diogo. Dan untuk local person pula, bagi aku is of course lah Aidil. So Aidil masih macam aku cakap, dia macam Diogo, dia masih boleh main. Masih boleh main. Masih boleh diguna pakai, tapi macam kita cakap lah, bila dah umur-umur yang macam tu, kita tak tahu dia sampai dia punya penghujung tu macam mana. That is a crucial tempat yang aku nampak lah. Fadli Saz dengan Adam Azlin tak cukup untuk menggantikan Aidil? Ataupun mungkin Syarul Saad akan dibawa masuk? Of course, kalau diberikan peluang, of course maksudnya aku of course nak ada Syarul Saad dalam tim tu juga. Walaupun kita ada Aidil dengan Adam. Syazwan Adik jangan lupa. Syazwan Adik, ya betul, dia boleh main centre back juga, tapi lagi prefer main left back. Tapi untuk kalau macam tu, untuk JDT, untuk kita nak bersaing ke Asian Champions League, kenapa kita nak kena ada Adam Noazlin dengan siapa tadi? Yang existing dalam kelab JDT, Adam Noazlin dengan Fadli Saz. Of course aku rasa sebab JDT dah memang macam tu, dia terkenal dengan setiap posisi tu ada backup yang lebih baik. So aku rasa Syarul Saad adalah yang terbaik lah. Sayap kanan ni, Safawi dah tak ada ni. Ramadan Saifullah cukup ke? Kalau kau nak tanya aku, masih terlalu awal lah kan. Aku tak menindakkan keupayaan Ramadan itu sendiri, tetapi dia ada chances untuk becoming the next Safawi lah sebenarnya. Tapi buat masa ni aku tak nampak lagi. So, mungkin aku akan tengok dia lagi 1 season lagi ke kan. Tak aku tak adalah nak ambil sampai 2-3 season. Aku nak tengok next season Ramadan ni dah terus lah, orang kata the next MVP in JDT lah. Siapa kalau nak main right winger ni? Kalau Ramadan lah. Kau cakap Ramadan mungkin belum lagi. Kau cakap kan? Oh tak, maksud aku belum lagi untuk jadi macam Safawi, tetapi right now maksud kau Ramadan cukup untuk JDT musim depan? Ramadan je. Actually perlulah tambah sikit lah kan. Tanya siapa watak yang perlu ditambah tu? 1Z. Banyak fikir tu. Banyak pilihan aku rasa. Banyak pilihan Banyak pilihan. Siapa yang boleh mengisi tempat Safawi tu yang layak selayaknya? Pening juga aku nak jawab tu, sebab mungkinlah few player daripada Kedah perhaps, ataupun daripada Pahang ke, kita tengoklah siapa nama tu yang aku nak kena cari. Pahang sekarang right winger tak ada. Dia orang struggle tau right winger sekarang. Kedah aku tak sure siapa main kanan. Kedah aku tak pasti. Tapi Pahang memang tak ada. Tahu cakap siapa sebenarnya watak baik. Kalau kau cakap Ramadan tu tak ready 100%, mesti ada nama. Otherwise mungkin ambil satu import lah. Haris Harun pun akan mungkin akan mungkin juga bergerak ke next destination ni, kita tak pasti kan, sebab kata hura-hura Haris akan bergerak lah daripada JDT kan. So mungkin boleh swap, instead of import player di bahagian midfield, mungkin boleh letak di bahagian sayap midfield, dan midfield tengah JDT tu pengganti Haris Harun tu mungkin boleh letak local player. Okay, kalau Sumari tak ke Selangor? Okay, itu lah kalau sebab soalan tu kau tanya easy. Aku dalam otak aku, okay, kalau kau tanya pasal local, aku rasa the best yang aku boleh bagi lah untuk nation local football kita adalah Muhammadul Samareh nombor 1. Nombor 2 Syami Safari lah untuk aku. Main sebelah kanan lah. Untuk sebab kita sebelah kanan pun kan kekosongan. So aku nampak dua player ni lah sebab actually Akia Rashid pun boleh mengisi tempat tu. So macam aku cakap, so Akia memang dah ada kat JDT. So kalau ikut tanya kalau penambahbaikan pembelian, aku dua nama tu lah yang aku nampak yang jelas kualiti, sebab JDT memang
well known dengan dia akan beli player quality yang I mean for Malaysian punya football pun dia akan ambil first team dan national team punya player status. So aku rasa itulah yang terbaik. Yelah, kalau itu pun kalau Soumaré Available? Ya. Available. Kalau dia stay dekat Thailand tak boleh lah. Betul. Kalau dia ke Selangor maknanya dia tak ke JDT lah. Tapi kalau dia available untuk JDT sign dia, apa salahnya? Betul? Betul. Kau rasa pasukan mana yang paling rapat lah yang boleh bersaing dengan JDT ataupun tak ada pun sebenarnya? Gap terlalu besar kan. Seperti yang kita pernah bercakap sebelum ni, JDT berada di satu tahap yang lain yang berbeza daripada kelab-kelab lain. Dia bukannya tak boleh rapatkan gap tu, boleh, tapi ambil masa, itu yang pertama. Yang kedua, gap dia terlalu besar. Jadi untuk letakkan sesuatu pasukan ini adalah pesaing JDT, aku rasa right now susah nak cakap. Bagi kau lah Juf, macam mana pasukan lain ni nak bersaing dengan JDT? Apa yang perlu dilakukan oleh pasukan-pasukan lain kau rasa? Tak adalah kena bedal 7-0. Kebanyakan pasukan lah pasukan yang kita tahu Terengganu, Selangor, Perak sendiri pun dah ada, dia ada, orang kata dah ada moving forward. Cuma belum diterjemahkan kepada di atas padang lah. Tetapi kalau ikut statistik ni aku tengok yang paling closest macam kau tadi tanya Izzy, aku rasa mungkin Terengganu ada nampak season ni ada nampak sedikit lah, sebab kalau ikutkan based on clean sheet, JDT ada 4 perlawanan. Banyak daripada 10 perlawanan tu dia ada 4 perlawanan clean sheet. Begitu juga dengan Terengganu, pasukan Terengganu. So itu adalah salah satulah aku nampak benchmark. Dan itu juga kalau ada antara dari statistik yang fail to score maknanya JDT tak ada game yang dia fail to score. So yang mengikuti rapat dia adalah Kedah dan Pahang, which is satu game je, which is yang lain-lain tu ada gap dia jauh. Tapi tak konsisten lah betul. Daripada start ni aku nampak Terengganu dari si clean sheet tu lagi nampak. Clean sheet ni adalah benda yang menunjukkan satu team tu pun back four dia strong. Selain pada JDT aku rasa Terengganu lah. Kalau akulah yang manage satu pasukan yang untuk nak cabar JDT, aku rasa kau kena bina pasukan dengan pemain muda. Aku rasa dah tiba masanya, tapi ambil masa. Bila kau pakai pemain muda, ambil masa, because satu, kau nak terapkan cara permainan. Nombor dua, kau pakai pemain muda ni sebab bajet kau mungkin tak besar. Okay, infra tu kena ada dulu. Maksudnya infra ni bukan sahaja untuk pemain datang training, benda ni untuk motivasi untuk pemain sendiri nak datang. Kalau datang tempat yang padang macam lalang, lepas tu tempat training tu pun bukan kau punya, kan? Okey, stadium tak apalah kau sewa, tapi tempat training ni kan, katakan infra tak boleh ikut JDT ikut kemampuan berbelanja, kan? Pengurusan juga perlu ubah dari segi mentality. Maksudnya kena tahu betapa pentingnya penyokong dalam menjayakan pasukan. Maksudnya kita tahu JDT punya sokongan, apa orang kata, kita tengok sendirilah kan, mana-mana JDT semua gila kan. Betul. Maksudnya pasukan lain aku rasa kena tukar sikit mentaliti yang fikir penyokong ni penting dalam kita punya pembangunan untuk bergerak bersama. Kita tengok beberapa pasukan macam Felda semua dah nak bungkus. Sam Dhabi pun bungkus dah sebab tak ada penyokong. Lagi satu yang aku nampak ialah kepakaran dari segi pemasaran dan sudut bisnes lah. Maksudnya kau kena ada someone yang tahu akaun, tahu duit. Maknanya setiap kelab mesti ada kan benda tu kan. So aku rasa benda ni dalam penswastaan. Yang aku dengar cerita FAM lepas ni phase tu akan minta semua staff CV. Betul. Maksudnya kau kena ada kelayakan. Tapi macam mana kau rasa Izzy nak kekalkan prestasi dan motivasi di tahap tertinggi kalau tiada pencabar kau rasa untuk JDT? Sebab itulah pentingnya SCL untuk JDT sebenarnya. Aku rasa itu dia punya motivasi lah. Yes, kita nak go to highest level. Diorang dah ada satu benchmark, diorang dah ada target, so diorang go for it je sebenarnya kan. So this season kita target champion, and then kita go for ACL. Pasal ACL adalah satu-satunya aku rasa yang kejuaraan yang paling mencabar lah untuk JDT setakat ni kan. Pasal sebelum ni dia pernah jadi champion untuk AFC Cup. So orang kata di peringkat Liga ambil lesen kereta dah lulus lah. Kemudian di peringkat AFC Cup dah menang, dah lulus lah. Sekarang ni dia nak pergi ke satu level yang lebih tinggi, which is ACL. Yang ini diorang tengah nak kejar yang ni. So ini motivasi diorang lah. Yes, betul. Tapi itulah dalam Liga kau tak, dari segi permainan tu macam mana diorang nak, faham tak maksud aku? Itu yang macam mana kau nak terapkan pemain-pemain ni mentaliti juara ke macam mana Ju? Kau rasa pada pandangan kau? Untuk JDT ni sendiri aku rasa dia sama kes. Aku boleh bagi contoh paling mudah, aku rasa PSG lah. Dalam Liga France sendiri aku tak ada rasa diorang tak ada
tak demotivate pun lah kalau team lain. Tapi macam apa Izzy cakap tadi, of course team tu dia dah mungkin ada setengah team dekat dalam French League tu sendiri ataupun team dalam Nation League tu sendiri yang prepare team tu untuk bersaing di dalam liga sahaja. Tak ada fikir AFC, tak ada fikir even apalah kan, hanya untuk persaingan dalam liga. Tapi untuk JDT ni sendiri aku rasa tak ada masalah untuk demotivate pun, sebab dia prepare team tu is not for Malaysian League punya lagi dah. Betul. Dia memang prepare untuk Asian Champions League, ACL, which is dia bila prepare dah tahap macam ni, so bila dia bermain di Liga Malaysia tu is like bukanlah benda tu dia jadi lower par ke apa, tak. Bila kau dah set mentality kau tinggi macam tu, bila main peringkat tertinggi, macam bagi aku macam PSG, dia tetap membeli player-player superstar, dia tetap ada Neymar, dia tetap ada Mbappe. Sebab kalau dia fikir perlu ke dia beli Mbappe sampai 200 juta contohnya untuk main French League je, tak, sebab dia tak fikir macam tu. It's not, dia bukan beli Mbappe untuk bagi PSG Mbappe menangkan dia punya Liga French tu je. Dia beli Mbappe sebab dia nak bersaing kat Champions League. Dia nak pergi ke level yang lebih atas sebab so, itu. aku tak rasa demotivated lah menjadi jadi isu lah. Okay, sebagai penutup, kau rasa apa perancangan untuk JDT akan masa datang ataupun target dia orang? Obviously ACL lah Min. Yang aku nampak juara ACL lah. Persiapan JDT sebenarnya memang nak jadi champion ACL, dan aku percaya dengan penerapan, dengan pendekatan yang digunakan oleh JDT sepanjang berapa tahun? 7 season menang aku rasa diorang moving right forward lah sebenarnya kan. Biasalah akan ada cabaran lah kan. Aku tak adalah kata next season jadi champion ACL. In future dia akan satu hari nanti akan jadilah champion ACL, insyaAllah. Yup. Macam aku cakap, berancangan kita tahu dia orang akan bina satu infrastruktur kemudahan untuk akademi, satu hub training ground, akademi semua tu memang dalam perancangan lah. Tapi kau rasa jom benda yang macam aku cakap lah, perancangan yang paling besar is endgame untuk Johor Darul Takzim ni. Aku memang nampak macam Izzy cakap tadi adalah Asian Champions League. Dia memang well prepared untuk tu. Bukan, aku tak letak macam Izzy cakap juara, aku bukan cakap dia pasal juara. Dia target untuk bersaing lah bersaing yang bukan bersaing. Mungkin sekarang kita nampak dia bersaing dari peringkat kumpulan dan ataupun target dia, kita be realistic sekarang. Tapi kat mana endgame dia nak letak dia antara yang very regular kat dalam semi-finalist, finalist. Aku rasa itu that's the, sebab kalau kau tanya aku untuk dia jadi 4 pasukan terbaik Asian Champions League pun adalah benda yang dia bukannya sahaja level dia tu dah tinggi, maknanya kau dah Liga ASEAN tu sendiri kau dah untuk Asia Tenggara tu kita dah paling top lah, kan. Ya, aku tambah sikit lagi, aku rasa lagi satu perancangan JDT aku rasa untuk melahirkan lebih ramai lagi pemain macam Ramadan, local player. Sebab kalau kau sebagai pasukan, kalau aku owner pun, aku nak ada proud sikit lah kan. Macam Ramadan kita punya from the club itself, from negeri sendiri, club sendiri. Dia berganak kat sini lah, istilah dia. So, itu aku rasa lah salah satu target lah. Kami semua tak terkejut lah sebenarnya JDT dah ditombakkan juara, dan kita boleh buat prediction awal JDT akan champion lagi tahun depan. Betul. Silap-silap kan. So itu sahaja perbincangan kita orang about pasal JDT, dan tahniah sekali lagi diucapkan kepada pengurusan TMJ dan pemain-pemain, dan kita jumpa lagi di masa akan datang. Assalamualaikum. Pemain ke-12 dengan kerjasama Tiki Taka Design. Boleh follow Instagram Tiki Taka Design. Min, next. Okay, boleh follow kita orang punya media sosial. Twitter apa Zee? Pemain_ke_12. Facebook Pemain ke-12, search. Kalau nak buka shopping kat Shopee, klik link kita dekat YouTube kita, kat description tu boleh klik link kita beli barang-barang. Kalau nak beli kat Shopee, klik link pakai through kita punya. Kenapa klik situ, Matt? Itu kita boleh dapat sikit lah. Nanti kita boleh upgrade lagi kita punya studio kan, untuk orang juga. Yes. Okay, kita jumpa lagi. Assalamualaikum.